Variance. Kalau variance ada kuasa 2. Kalau tak ada kuasa 2, kita panggil sisihan piawai. Lepas tu dia ada juga N. Okey, maklumat wajib untuk soalan persempelan 2.2 ni. Taburan persempelan dia mesti ada 3 maklumat. Yang pertama mesti kena ada mean dalam soalan tu. Yang kedua dia ada salah satu. Kalau dia bagi variance dia tak bagi sisihan piawai. Kalau dia bagi sisihan piawai dia bagi variance. So salah satu dua ni. Sebabnya sisihan piawai datang daripada variance. So dia berkaitan antara dua ni. So salah satu saja dia bagi. So yang ketiga dia akan bagi N. N tu apa? N tu sampel. Okay. Okay. So dia ada 3 maklumat yang ni yang penting dalam setiap soalan mesti kena ada. So lepas tu ada satu lagi N. N besar ni apa? Populasi. So yang ni ikut kehendak soalan lah. Kalau dia bagi N besar maksudnya kita kena selesaikan mengikut formula tu lah. Kan ada kita punya yang ni. Okay. Dekat sini dia ada bagi 2 formula kan. Kalau N besar tu populasi tu dia bagi tahu dalam soalan maksudnya kita kena guna yang ni lah. Okay. Yang ni. Kalau dia tak bagi tahu N tu tak ada, maksudnya kita kena guna yang ni. Okay, so dia ada 2. So kena baca soalan tu betul-betul, tengok kehendak soalan sama ada dia bagi N besar ataupun tak. Kalau dia tak bagi kita guna yang ni, kalau dia bagi kita guna yang ni. Formula ni semua akan ada dalam kuis nanti. Okay, so kita cuba baca soalan. Okay, satu sampel rawak dengan saiz, okey, satu sampel. Okey, sampel kita tahu dia punya simbol N. Okey. Lepas tu dengan saiz. Okey, maksudnya yang ni N. So kita bulatkan terus, kita buat yang ni N. Okey. Kita besarkan sikit. Alright. Lepas tu dipilih dari populasi. So dia tak ada bagi tahu kan populasi berapa. So N besar tu maksudnya kita tak ada maklumat N besar. So yang mempunyai taburan normal dengan mean. Okay, bulat terus mean. So yang ni mean, variance. So bulat terus variance. So kita ada maklumat. So kita senaraikan kat sini maklumat. Saya lebih suka kamu senaraikan maklumat sebagai langkah 1 supaya senang nak buat soalan. So kita senaraikan. Mean kita ada 38. Variance ada kuasa 2. Dekat sini kamu kena hati-hati, ramai yang silap dekat sini. Variance ingat dia ada kuasa 2. So 12. Sisihan piawai tak ada kuasa 2, dia simbol macam tu je. Okay, lepas tu kita ada N 12. Okay. So barulah kita tengok A. Tentukan ralat. Ralat piawai tu maksudnya sisihan piawai lah. Okay, so ralat piawai adalah sama dengan sisihan piawai. So kita tengoklah kat sini dia tak ada maklumat N besar kan. So bila dia tak ada N besar maksudnya kita kena guna formula yang ni lah untuk ralat piawai dia ni. So ralat piawai dia nak kan, ralat piawai tu sisihan piawai lah. Okay, so yang ni dekat sini kita kena guna formula ni. Variance bahagi dengan sampel, lepas tu punca kuasa. Alright. So kita buat formula dia, variance bahagi dengan N. Punca kuasa. So bila dah ada formula kita masukkan dah maklumat yang kita dah ada. So yang ni dia dah kuasa 2 kan, variance dekat sini kan ada kuasa 2 ni. Ini dah ada kuasa 2. Okay. So soalan pun dia dah memang dah bagi variance. Variance tu ada kuasa 2. Maksudnya kita masukkan saja terus 12. Jangan letak kuasa 2 pula sebab kat sini dia bagi variance. Kat situ ramai yang salah. Lepas tu N. Apa dah? Kalau yang sisihan piawai tu yang kena buat kuasa, jadikan 12 kuasa 2 kan? Kalau dia bagi, dia tukar ayat dekat sini, dia kata sisihan piawai 12. So barulah kat sini kamu kena letak 12 kuasa 2. Sebab sisihan piawai tu tak ada kuasa 2 kat sini ni. Okay. So kalau dia bagi variance, masukkan sahaja tanpa tambah kuasa 2. So N ni sampel lah. So 12. Okay. So 12 bahagi 12, 1. So 1 punca kuasa pun dapat 1. So kita dah dapat untuk soalan A. Soalan ni biasanya 1 markah hasilnya. Okay. So settle untuk A. Ada orang nak masuk ke? Okay.
So kita baca soalan B. So soalan B tu dia nak kebarangkalian. Kebarangkalian tu maksudnya dia nak apa? Kebarangkalian. Okay, B. So B, saya ke bawah sikit. Okay. So B, kebarangkalian. Kebarangkalian tu P. Okay, so kita buat P terus mean sample. Mean sample tu X bar. Kurang tu lebih kecil daripada berapa? 36. So ayat dia yang panjang-panjang ni sebenarnya macam ni lah. Okay. So bila kita nak tengok table ni, dia tak boleh lah dekat X kat sini kan. X ni wajib kita tukar kepada Z, taburan normal yang Z ni. Okay. Formula dia apa? Ingat lagi tak formula dia? X nak tukar kepada Z. Formula dia X bar tolak min bahagi dengan sisihan piawai. Okey. So X ni kita nak tukar kepada Z yang mana formula dia min sampel tolak dengan min bahagi dengan lalap piawai ataupun sisihan piawai. So lebih kecil 3 ni. So kat sini apa? Min sampel dia 36. Okey, 36 tolak dengan min dia berapa? 38. Bahagi. Yang ni sisihan piawai, ralat piawai yang kita cari. Ralat piawai, jangan masuk 12 ni pula ni, ralat piawai. Ralat piawai berapa kita cari? 1. So letak 1. Okey. So yang ni terus tukar kepada huruf Z. So yang ni 36 tolak 38. Negatif 2 kan? Negatif 2 bahagi 1 dapat negatif 2. Okey, so bila dah bertukar kepada Z kat sini, tak ada masalah lah. So dia jadi repeating step apa yang kita dah belajar mula-mula lah 2.1. So bila dah Z dekat sini, kita boleh lukis graf. So bila kita lukis graf, yang ni kosong, ni negatif. Negatif maksudnya palang dia duduk sebelah kiri. So negatif 2. Yang ni kurang daripada palang ni lorek sebelah kiri. Okay, so bila dapat graf macam ni, kita kena buat apa? Ingat lagi tak? Pantulkan dia. Dapat graf macam pantul. Okay, so bila pantul, dia akan jadi apa? Positif. Lebih kecil ni dia akan jadi lebih besar, negatif jadi positif. So barulah kita tengok kita punya table ni. Okey, table ni dia nak 2. 2 tu maksudnya 2.0 lah. So kita tengoklah dekat Z ni. Z tu 2.0. 2.0 dekat sini. 2.0 kosong lah. Sebab dia tak ada apa-apa kat sini tu maksudnya 2.0. Okey, so dekat sini dia bertumbung. So jawapannya adalah 0.0228. Okey, ada soalan? So step sini sampai sini adalah benda yang kita dah belajar 2.1 tu. Apa yang ditambah sikit kat sini je. So kita kena tukar kepada Z. Ya. Kalau jadi macam kuis satu ada dalam kilogram semua tu kan. Nak buat dia sama je ke? Betul. Sama. Kalau dia bagi Sama. kilogram tu maksudnya dia akan bagi situasi. Kalau macam ni dia tak ada bagi situasi. Maksudnya dia bagi sahaja data-data tu berapa. So yang ni lagi mudah lah. Kalau soalan bersituasi tu maksudnya situasi tu dia adalah situasi apa-apa macam yang satu hari tu. Pasal ayam ke, pasal apa ke. Tapi step dia sama. Ya, ada soalan untuk ni. Soalan 1. Okay. Tak ada, saya pergi soalan nombor 2. So dalam kuis ni ada 3 soalan saja. Okay. So yang ni soalan 2. Okay. Soalan 2 yang ni dia nak uji kat sini. Kalau soalan ni dia tak bagi N besar kan, dia tak bagi populasi tu. Kalau soalan ni dia bagi, kenapa dia bagi, cuba kita tengok soalan. Okay, bila macam saya cakap tadi, bila baca soalan tu mesti dia akan bagi maklumat yang ni. So cari min, sisihan piawai ataupun
variance, lepas tu N besar ataupun populasi. So sama ada dibagi N saja ataupun dibagi dua. Okay. So tinggi kanak-kanak bertaburan secara normal mean. Okay, yang ni dah terang-terang mean. So kita dah tahu mean dekat sini. So yang ni sisihan piawai. Sisihan piawai 2.7. Sisihan piawai tak ada kuasa 2. So jika 200 sampel rawak bersaiz 25. Yang ni yang dia bagi N besar. So yang ni N, yang ni N kecil. So maksudnya 25 sampel yang diambil daripada populasi sebanyak 200. So bila ada N besar maksudnya kita kena guna formula yang ini. Yang ni. Yang ni ada N besar. So kita kena guna yang ni untuk kira ralat piawai dia. Okay. So kita kira. So A. Okay, sebelum kita buat A tu kita senarai dulu maklumat dia. Okay. So langkah 1, maklumat apa yang ada? Maklumat. Okay. So mean 68.5. Lepas tu sisihan piawai. Sisihan piawai tak ada kuasa 2. So sisihan piawai. Okay, so sisihan piawai 2.7. Okay, 200 itu adalah N besar populasi. So 200. 25 ni adalah N kecil ataupun sampel 25. So complete kita ada 4 maklumat ni. So barulah kita mula selesaikan. Ralat piawai. So ralat piawai tadi apa formula dia tadi? Inilah. Tengok formula ni dalam modul kamu ni ada. Okay, so kita ambil, pindahkan dia punya formula tu. Dia nak ralat piawai. So ralat piawai. Okey, so ralat piawai dia punya formula tadi variance. Diorang nak masuk. Okay, so variance N besar tolak N kecil bahagi dengan N kecil. Yang ni tak payah ingat pun dalam exam ke dalam PA ke dalam PBCAS ke dalam quiz ke mesti dia ada kat depan, bahagian depan tu. So N tolak 1. Saya kadang-kadang pun tak ingat. Tak payah ingat pun sebab benda dia akan ada. Okay. So yang ni formula dia. So kita masukkan apa yang kita dah senaraikan dekat atas. So yang ni adalah variance. Yang ni ada kuasa 2. Dekat sini tak ada kuasa 2. So jadinya dekat sini kita kena letak 2.7 kuasa 2. Yang ni ada kuasa 2. Okay, sini tak ada kan. Sebab kat sini adalah sisihan piawai. Alright. So selepas tu N besar. N besar dia 200, N kecil dia 25. So bahagi dengan 25, 200 tolak 1. So follow saja formula dia. Okay, kat sini pun ramai yang berlaku kesalahan. Masuk dah betul apa semua, maklumat dah betul tapi nak kira tekan calculator tu salah. Okay. So tekan calculator tu bagi betul. Sebab kat sini tajuk ni memang banyak penggunaan calculator. Okay, so kita kira bagi yang atas dulu, selesai yang atas, lepas tu selesai yang bawah baru bagi, tak payah kira sekaligus. Okay, so kita kira 2.7 kuasa 2. Kamu kira sekali pun boleh. 200 tolak 25. So kamu akan dapat dekat sini 1275.75. So bahagi, so selesai yang bawah pula 25, 200 tolak 1. So kat sini 4975. Okey. Punca kuasa, jangan tinggal punca kuasa. Okey, so kat sini barulah kita bahagi. 1275.75 bahagi 49.4975. So kamu dapat 0.2564. Kamu akan dapat poin banyak tau sampailah kalkulator penuh skrin kalkulator tu. Tapi ambil saja paling-paling kurang ambil 4 titik perpuluhan saja. Maksudnya lepas titik ni ada 4 nombor. Itu kita panggil 4 titik perpuluhan. Okey. Kalau ambil banyak tak salah.
Tapi kalau kamu ambil kurang lagi, jawapan akhir nanti dia akan lari sikit. Sebabnya lagi banyak kita ambil nombor, maksudnya lagi tepat dia punya jawapan tu. So kat sini barulah kita punca kuasa. Punca kuasa 0.2564. So kat sini kamu akan dapat 0.5064. So dapatlah untuk ralap piawai A. Okay. Kalau yang ni saya rasa 2 markah soalan macam ni. Ada soalan? Soalan tak? Tak ada. Oh, tak payah cari dalam table dah yang lah. Tak payah cari apa? Dalam table dah. Yang 0.5064. Belum lagi. Yang dalam table tu hanya untuk kebarangkalian je. Bila dia suruh cari kebarangkalian. Sekarang kita nak ralap piawai. Ralap piawai dia tak ada berkaitan dengan P ataupun kebarangkalian tu. Yang B ni baru kita nak cari. Okay. So B. So B ni kebarangkalian. So kebarangkalian terus letak P. Bilangan sampel. Sampel mean. Sampel mean tu maksudnya X bar. Kalau dia kata pembuli upah rawat tu maksudnya X saja. Okey. Lebih maksudnya lebih besar lah. So lebih. Daripada berapa? 67. Okey. So ayat dia kebarangkalian bilangan sampel yang mempunyai mean tinggi lebih daripada 67 ni macam inilah. Keadaan dia ni macam ini. So apa yang kita pun buat tadi samalah daripada nombor 1 tadi. X ni kena tukar kepada Z. Tukar kepada Z. Mana dia punya formula dia tadi? Okay, so P X bar mean sampel tolak dengan mean bahagi dengan ralap piawai. Okay, so mean dia ni berapa? 67. Mean dalam soalan 68.5. Okay, yang ni, kat sini pun ramai juga yang salah. Yang ni ralat piawai. Bukan sisian piawai, ralat piawai. Ralat piawai dengan sisian piawai tu sama tapi disebabkan dia ada ralat, kita kena masukkan ralat. So dalam sisian piawai tu ada ralat. So kita kena masuk ralat piawai yang kita cari ni lah. Ya, bukan yang 2.7 ni. Kat sini ramai yang berlaku kesilapan. Okay. So kat sini 0.5064. Alright. So dah sampai situ. X yang ni terus tukar kepada Z. So yang ni kiralah dengan kalkulator 67. Kat sini pun ramai berlaku kesilapan tekan kalkulator. So selesaikan yang atas dulu baru bahagi. Jangan tekan terus. Nanti dia salah. Nanti kalkulator tu bahagi dulu baru tolak. Macam kita kira yang perihalan data tu. Okay, so 67 tolak 68.5 sama dengan lepas tu baru bahagi dengan 0.5064. So kamu akan dapat negatif 2.962. Okey. Kat sini dia punya, tadi saya cakap ambil 4 titik perpuluhan kan. Maksudnya lepas titik tu ada 4 nombor. Okey, so sampai sini kenapa saya ambil 3? Siapa tahu? Sebab dalam table ada sampai 3. Sebabnya Z ni, betul. So dalam Z ni maksudnya kita dah sampai dekat table dah. So bila dapat dekat table tu hanya untuk 3 titik perpuluhan saja. So kita hanya ambil 3 titik perpuluhan. So bila dah sampai Z, kita lukis graf. Okay. Graf ni tak penting pun tapi untuk mengetahui dia punya kawasan-kawasan mana, better lukis. Okay. Daripada awak salah. So bila negatif maksudnya sebelah kiri. Negatif 2.962. Lebih kecil so daripada palangnya dia macam ni. Dia lebih sorry saya salah Kenapa tukar pula. So yang ni lebih kan. So lebih kat sini lebih. So graf dia. So daripada palang dia lebih. So daripada palang dia tu dia lebih besar. So bila lebih besar kita kena lorek sebelah kanan.
Okay, so bila kita dapat graf ni dia akan wajib melibatkan satu. Sebabnya satu kita nak tahu baki yang ni lah. So satu tolak yang kita nak buang ni. So satu luas semua graf ni, satu tolak yang kita buang ni dapatlah baki yang kita nak ni. Sebabnya dalam table kita tak boleh tengok ni sebab yang ni negatif. Dalam table tak ada negatif. So jadi satu tolak dengan PZ lebih besar 2.962. So yang kita nak buang ni kita pantul. So bila pantul yang ni akan jadi positif lah. Okay. Ada lagi ke yang ada masalah kat sini ni? Kat sini sepatutnya dah tak ada masalah yang ni. So yang ni dah yang kita dah belajar 2.1. Yang untuk 2.962 tu kan cikgu kan? Nak tolakkan dengan satu tu bukan nombor 2.962 tu kan? Nombor yang dalam table je kan? Yes. So kat sini barulah kita tengok table. So satu kekalkan satu dekat depan, tolak yang ni baca dalam table. So baca dalam table. Okay. So table, kejap saya letak kat sini. 0.00154. Boleh tengok tu. So 2.9. Berapa tadi? 2.9 dekat sini. Yang ketiga ni adalah kat atas ni 6. Betul? So yang ni dia ada ralat kan. Ralat tu maksudnya yang tolak dekat belakang tu. Kalau tolak dekat belakang tu maksudnya kita kena buat kurungan. Sebab ni akan ada 2 nombor dekat sini. So dekat sini tadi 0.00154. Tolak dengan ralat dia tadi 2 berapa? Berapa dapat ralat ni? So 0.00001. Kurang lagi kosong. Kat sini dia ada 5 kan? So maksudnya kosong kat sini ada 4 lah. 0.00001. Kalau kat sini ada 5, kat sini pun kena ada 5. So letak kurungan antara dua ni sebab dia ada 2 nombor ni. Okay, so kena tolak dulu barulah satu tolak jawapan tersebut. So kalau tak tolak, tak letak kurungan ni tadi salah lah. Okay, so bila kamu tolak, kamu akan dapat jawapan dia 0.99847. Okay. So ada soalan? Untuk soalan nombor 2. Saya still tak faham yang satu. Yang mana? Yang mana? Yang nak kena tolak satu tu. Okay. So yang ni kalau kita lukis dia punya graf dia, kita akan dapat macam ni kan? Okay. So bila dah sampai step dekat sini, okay, kita akan lukis graf. So bila kita lukis graf, dia dapat macam ni. Nak lukis graf dah faham? Dah. Okay, so yang tu dah faham. Okay, sekarang lorek tu yang lorek merah ni yang kita, saya lukis mula. Okay, so kita lukis graf negatif 2.96. So dapat macam tu kan. So yang merah ni yang kita nak. Yang kita nak kawasan kita ni. Yang ni yang kita nak. Okay, tapi kita yang walaupun kita nak yang ni, kita tak boleh direct tengok table sebab 2.9 ni nombor negatif. So bila negatif tak ada dalam table. Sebabnya dalam table tu dia ada positif 2.962 ada tapi negatif 2.962 tak ada. So bila tak ada, kita kena melibatkan satu. Kita kena minta tolong satu. Kenapa kena minta tolong satu? Sebab je kita tahu luas semua graf ni adalah satu. So luas satu graf tu adalah satu. So yang ni kita nak buang kan? So yang ni kita boleh tengok dalam table. Kenapa kita boleh tengok table? Sebab yang ni kita boleh pantul. So bila kita pantul dia akan jadi macam ni lah. Okay. So satu graf tu tolak dengan apa yang kita pantul. So yang ni pantul dia akan jadi positif kan? So duduk kat sini. So dapatlah baki yang kita nak ni. Sebabnya luas dekat sini, luas A dengan B ni adalah sama. So luas A dengan B ni adalah sama. So kita tolak, dapatlah baki yang kita nak tu, bahagian sini.
Boleh? Boleh tu. Boleh. So ingat je kalau dapat graf macam ni memang akan melibatkan satu. Memang kena minta tolong satu. Dia ada dua, sama ada yang ni kosong, sama ada kamu dapat graf macam ni ataupun satu lagi sebelah kiri. Kalau dapat macam ni memang akan melibatkan satu. Satu tolak kawasan ni, kalau yang ni pun sama, satu tolak kawasan yang ni. Cikgu, kalau dia Ya. asal lebih dari 0.5 tolak je kan yang satu kan? Maksudnya dia lebih kawasan antara satu sama lain ni, ataupun kanan ni lebih kiri ke ataupun kiri ni makan kanan ke. Macam ni lah macam saya lukis ni. Boleh? Ada soalan sebelum saya pergi nombor 3? Ada tak? Boleh. Tak ada tu. Okay. So kita pergi soalan nombor 3. Sekejap. Okay, soalan nombor 3. Okay, yang ni berkaitan dengan Tak ada. Okey. Okay, kalau P, kalau nampak simbol P yang ada topis coek ni apa? Yang ni. Okay, kalau nampak P ada topis coek tu, ni maksudnya perkadaran sampel. Okay, perkadaran sampel. Tajuk yang last sekali. Okay. Perkadaran sampel ni dia masuk macam kita dah buat, contohlah kita buat satu pengeluaran. Contohlah kamu buat, kita menjual lah, contohlah jual kek. So kita nak tahu kek kita tu perkadaran sampel yang jadi, berapa yang rosak, berapa yang boleh jual, berapa yang tak boleh jual, berapa. So kita guna perkadaran sampel ni untuk kita menganggar berapa kek yang boleh kita jual, berapa kek yang boleh yang rosak ke. Itulah gunanya perkadaran sampel. Okey. So bila nampak PH contoh ni maksudnya di bawah tajuk perkadaran sampel. Okay, so kita baca. Kalau perkadaran sampel ni maklumat yang wajib dia bagi adalah min dengan n saja. Dua yang ni saja maklumat yang diperlukan. Okey, so kamu tahu dua ni dah boleh selesaikan. Cumanya dalam perkadaran sampel min dia adalah simbol dia P. Okey, P tu kebarangkalian kan? Kebarangkalian. P tu kebarangkalian. Kebarangkalian dia tu adalah min dia. So, maksudnya min sama dengan kebarangkalian. Kebarangkalian sama dengan min. Okey. So kita baca 1/50. Okay. 1/50. Okay. So kat sini saya nak tukar sikit soalan. Kat sini saya tak nak buat 1/50. Kat sini ada pembetulan soalan. Yang ni 1/5. Kat situ 0.2. Kat sini 150. Sini 150. Okey, itu soalan dia. Yang ni 20%. Okey. So kita start baca soalan dia. 1/5. Ada orang nak masuk? Okay, 1/5 daripada buah tomato dikenal pasti berpenyakit. Okay, jika 150 buah. So 1/5 ni adalah kebarangkalian lah. Maksudnya kebarangkalian buah tomato tu nak rosak adalah 1/5. So yang ini adalah kebarangkalian di mana simbol dia P. Dan P tu adalah sama dengan min. So dekat sini automatik kita dah tahu min sama dengan kebarangkalian yang mana dia adalah 1/5. So kita tukar kepada perpuluhan. Nak tukar kepada perpuluhan 1/5 je lah, tukar dengan kalkulator. So yang ni 0.2. So yang ni kita dah dapat maklumat yang ni. So jika 150 buah tomato dipilih secara rawak. So yang ni adalah sampel dia. N. So yang ni N adalah 150. So dah ada dua maklumat yang ni. Okay, so kita baca lagi. Maka taburan perkadaran sampel tersebut dapat dinyatakan sebagai penghampiran normal. Okey, yang ni dia punya tata tanda dia.
Kalau dalam nota dia punya perkadaran sampel, kamu boleh tengok dekat sini. Okey, ni perkadaran sampel. Okey. Mean dia tu sama dengan P, yang mana P tu adalah kebarangkalian dia. So kalau kita tahu P tu maksudnya kita akan tahu mean dia. So ralat piawai. Ralat piawai dia ini formula dia. Yang mana dia hanya guna maklumat P dengan N sajalah. Sebab itulah kali kita kena tahu dua maklumat. Kita kena tahu mean dengan N ataupun P dengan N. So yang ni adalah tata tanda dia. So tata tanda dia berkeadaan macam ni lah. Okay. So N ni adalah normal, P ni adalah perkadaran sampel, yang P kecil ni adalah mean, so yang kat sini ni adalah variance. Okay. So saya tulis kat sini semula dia punya tata tanda dia. Ni perkadaran sampel, normal, dekat sini mean, dekat sini variance. Okay. So kalau kita masukkan formula dia akan jadi macam ni lah. So mean ni P kan? Okay, variance tu adalah P. Okay, yang ni semua formula P1 tolak Pn. Okay, yang ni saya salin semula je. Jangan pening-pening. Yang ni dalam nota je. Saya bawa keluar semula je ni. Yang ni. Saya ambil balik, saya letak dekat sini. Okay. So yang ni pun tak payah ingat ada dalam formula. Tak perlu ingat pun. Cuma kamu ingatlah benda ni adalah perkadaran sampel. Okay. So kita tengok soalan A. A dia nak tentukan ralat piawai. Okey, kita tengoklah formula dia tadi, ralat piawai. Ralat piawai apa formula dia? Okey, ralat piawai formula dia P1 tolak P bahagi N kena punca kuasa. Okey. Dan kalau kamu perasan benda ni duduk kat sini kan ni, dekat sini ni. Dia dah bagi sebenarnya. Ini kan duduk dekat sini. Kita cuma ambil saja. Ambil dan puncakan kuasa. So ralat piawai. So ralat piawai yang ni 0.2, 1 tolak 0.2 N dia 150. So punca kuasa. Katakanlah dia tak bagi yang ni. Katakanlah dia tak bagi yang ni. Tapi kita boleh kira sendirilah menggunakan formula yang tadi tu. Formula dia tadi ni P1 tolak P bahagi dengan N punca kuasa. So P ni datangnya daripada 1/5 ni lah 0.2. 1, okay. 1, 0.2, P ni 0.2, N ni adalah 150. Katakanlah in case dia tak bagi yang ni lah, kita boleh kira sendirilah. So kalau dia dah bagi yang ni, kita ambil saja, cuma kita kena punca kuasa kan. Sebab kat sini dia tak punca kuasa. So kita kira. So yang ni kamu kira kamu akan dapat 0.001067. Okey. So nombor dia panjang, ambil kalau ada kosong-kosong kat depan ni maksudnya ambil 4 berangka lah. Nak ambil semua pun tak apa, tak kisah. So yang ni punca kuasa, kamu akan dapat jawapan dia 0.03266. Okay, so dapat untuk A. Cikgu nak tanya. Boleh? Yang 0.2 yang belah depan sebelum kurungan tu tak payah kuasa 2 kan? Tak payah. Sebab dia formula dia tak ada kuasa 2. Formula dia hanya P saja ni. Oh, untuk ralat piawai yang untuk ni lah perkadaran. Perkadaran. Lain. Jangan masukkan yang tadi tu. Yang tu dah tak ada kaitan dah. Kita ikut perkadaran. So kalau dalam formula yang ni dia tak ada kuasa 2 apalah. So kita ikut je lah. P ni P seorang-seorang je. 1 tolak P pun seorang-seorang. N pun seorang-seorang. So P tu adalah mean. Dia tak ada variance, dia tak ada sisian piawai apa. So P tu adalah mean. Okay, jangan tertukar yang tadi tu lah. Okay. Yang ni video dia, video yang last tu. Tak silap saya 16 dengan 17. Siapa yang dah tengok tu maksudnya dia dah boleh nampak sikit lah. Kalau kamu belum sampai checkpoint yang tu mungkin blur-blur yang ni. Saya rasa ramai lagi yang tak tengok video tu sebab video tu video yang last. Biasanya yang last ni biasanya orang tak minat last ni kan. Siapa tak tengok lagi? Jujur.
Jadi ya saya tak tengok. Okay, so kita tengok soalan B. Okay, soalan B. Okay, soalan B dia nak kebarangkalian. Kebarangkalian tu adalah P. Okay. So kita buat teruslah kebarangkalian. Kebarangkalian tu adalah P. Golongan. Bahawa, ni perkadaran kan. So dia tak ada X lah, ini P. Perkadaran sampel dia kurang. Kurang lebih kecil. Berapa? 20%. Okay, so ini yang dia nak. So macam mana cara nak selesaikan mengikut perkadaran sampel. Okey. So kalau peratus-peratus tu maksudnya kita kena hilangkan peratus. Maksudnya yang ni kita kena hilangkan peratus dia, jadinya kita kena bahagi. Bahagi 20 bahagi 100. So dia akan dapat P perkadaran sampel 20 bahagi 100 kamu dapat 0.2. Okay. So bila dah sampai sini apa yang kita kena buat? Kita kena buat yang ni. Kita tak boleh tukar terus. Okay. Kalau sebelum ni yang nombor 2 ni. Okay. Kalau daripada X yang ni X ni kita wajib tukar kepada Z terus kan. So kalau di bawah tajuk perkadaran sampel, dia wajib juga tukar kepada Z. Tapi sebelum kita tukar kepada Z, kita kena buat ralat dia plus minus 1 bahagi 2 darab N. Plus minus apa tu? Tengok yang ni, itu yang saya cakap tu, nota video tu. So yang ni, kebarangkalian persampelan. Yang ni kita kena buat pembetulan keselanjaran ataupun dia macam ralat dia lah. Sebelum kita nak tukar kepada Z ni, sebelum kita nak menukarkan P kepada Z tu, kita kena buang dulu ralat dia tu. So macam mana nak buang ralat dia tu bergantung kepada tanda-tanda dia ni. Okay. So kalau dia lebih besar maksudnya kita kena tolak ralat dia. Tolak ralat dia apa? Semua 1/2N. Kalau yang ni lebih besar, yang ni kena tambah. Kalau dia nak kurang daripada dan sama dengan, ralat dia kena tambah. Kalau dia lebih kecil, ralat dia kena tolak. So kita kena ikut yang ni lah. Formula yang ni. So yang ni pun tak payah ingat. Dalam PB class ke, PB ke, PA ke, dia ada kat depan. Okay. So yang pastinya kita kena buat sebelum kita tukarkan P kepada Z. Okay. Soalan kita tadi dia apa? Okay. Soalan kita ni adalah lebih kecil. Lebih kecil dan bukan sama dengan. So kita tengok nota kita tadi lebih kecil. So lebih kecil dia buat apa? Tolak. Okay. So kita kena tolak lah. Tolak dengan ralat 1/2N. So kita tolak. Okay. So P perkadaran 0.2 tolak dengan 1/2N. Okay. So P perkadaran sampel salin je yang depan ni 0.2 tolak 1/2N. N kita tadi berapa? Tengok dalam soalan tadi. N kita adalah 150. So masuk 150. So 2 darab 150. Okay. So dah sampai sini kira macam biasalah. Okay. Kat sini pun kalkulator memainkan peranan penting. Okay. Jari-jari pun memainkan peranan penting. Okay. So tekan yang bawah ni dulu. 2 darab 150. Jangan tekan daripada habis ni, nanti kalkulator akan kira yang ni, yang darab dulu. Lepas tu bagi, baru dia akan tolak ni. Sedangkan kita kena dapatkan jawapan yang ni dulu. Okay. So kira dalam kalkulator 2 darab 150. 2 darab 150 dapat 300. So lepas dapat 300 barulah bahagi. 100 bahagi dengan 300. So dapat jawapan tu tak payah salin. Tekan je 0.2 tolak answer. Okay, so kamu akan dapat 0.196. Banyak kamu akan dapat 0.1966667. Tapi kita ambil titik perpuluhan saja. So bunda dia akan jadi 7. Cuba tekan dapat tak macam ni? Dapat.
Okey. So bila dah dapat macam ni barulah kita dibenarkan untuk menukarkan kepada tukar kepada Z. Okey. So nak tukar kepada Z. So P formula dia sama juga lah. P tolak min tolak piawai. So dia punya perkadaran dia berapa? 0.1967. Tolak dengan min. Min tadi berapa? Min tadi berapa? Okay. Min tu adalah yang P ni. Min sama dengan P. Yang mana dia adalah 0.2. So masukkan 0.2. So kat sini 0.2. So yang ni ralat piawai yang kita cari dekat A tadi berapa? Cari dekat A tadi ralat piawai. Yang ni. Yang ni ralat piawai 0.0326. Okay. So yang ni 0.0326. So yang ni tukar terus kepada huruf Z. So yang ni bantuan kalkulator juga, kamu akan dapat negatif 0.101. Ambil 3 je sebab dalam Z dia ada 3 perpuluhan je. Okay. So selepas tu step yang samalah. So bila dah jadi Z, kita boleh lukis graf lah. Okay, so negatif sebelah kiri. Negatif 0.10. Lebih kecil. So lebih kecil lorek sebelah kiri lah. Okay. So seperti yang kita dah tahu, okay, dapat di graf macam ni, maksudnya dia boleh pantul. So pantul, lebih kecil ni jadi besar. Negatif jadi positif 0.101. So yang ni tengok dalam table 0.01, kamu akan dapat 0.4602. Ralat dia 1 tu, dia akan jadi 4. So 4 dia akan jadi 0.004. Okey. Kat sini 46 kan. So 4602. So kat sini 0.004. Kat sini ada 4 nombor, kat sini pun kena ada 4 lah. So 4 tu dekat belakang sekali. So tolak kamu akan dapat 0.4598. Okey. So barulah dapat jawapan dia. Ada soalan? Tak ada cikgu. So yang 1 per 2 darab 150 tu macam mana tadi nak cari tu? Kira yang darab ni dulu. 2 darab 150. Dapat Lepas 300. tu dapat 300 kan? So 1 bahagi dengan 300. Dia dapat panjang-panjang kan? Okay, so dapat panjang-panjang tu tak payah tulis kat mana-mana, tak payah tulis jawapan dia tu. Lepas tu kat depan ni apa? 0.2. So 0.2 ni 0.2 tolak answer. Boleh? Okay, boleh. Okay. Okay, so itu sahaja untuk ulang kaji kuis. Ada 3 soalan. Jadi ada soalan berkaitan perkadaran sampel, min sampel dan populasi tadilah apa yang kita dah bincang tadi tu. So soalan ni semua lebih kurang dalam modul. Apa yang saya ambil ni dalam modul. Okay, ada soalan tak? Kira soalan kuis yang cikgu tengah Kalau tak ngajar ada, ni saya nak masuk dalam pergi kepada ujian. So yang ni saya bagi dalam grup untuk kamu buat rujukan. Ya? Ni soalan yang dalam kuis akan masuk Boleh ni. tak dengar? Sekat-sekat. Apa Wan? Ulang balik. Tak ada apa, tak ada apa. Yang ni soalan latihan, soalan kuis lain lah. Ini bukan soalan kuis, yang ni soalan dalam modul. Tapi kita buat ulang kaji ni lah.
Soalan dia lebih kurang macam gini lah. Okay, yang ni saya screenshot, saya dah letak dalam grup. So nanti boleh tengok balik untuk rujukan. Okay. So boleh pergi kepada ujian. Okay, ujian dia ada 7 soalan. Ujian panjang sikit. Dia ada 7 soalan. Tapi semua dalam bab 2 juga. Okay, so kita pergi soalan nombor 1. Soalan ni tak ada jalan kira daripada ayat saja. Macam kuis 1 hari tu. Okay. So yang ni dia tanya, yang ni pun saya ambil dalam modul juga ni. Siapa yang dah buat ni mesti dia pernah jumpa soalan dalam modul. Kalau tak buat tu kamu tak jumpa lah. So yang ni dia tanya, dia nak tanya populasi dengan sampel. So sebelum tu kita kena tahulah populasi tu apa. Populasi tu maksudnya satu kawasan besar lah. Kalau kajian kita ni, kalau contohnya KVSR, so yang besar ni adalah populasi. Yang kita ambil ni, sampel ni adalah kita panggil sampel. Okay, itu yang saya harap semua dah faham lah. Okay, bila dia bagi pernyataan ni, pelajar-pelajar tahun 4 Kolej Vocational di Malaysia. So kenal pasti populasi. So populasi tu maksudnya kita kena jawab dalam bentuk pernyataan lah ataupun bentuk ayat. Populasi tu maksudnya kita faham, populasi tu maksudnya semua pelajar-pelajar ni. So kita letaklah semua pelajar tahun 4 di KV Malaysia. Okay. So yang B, sampel, contoh sampel. So contoh kamu boleh bagi apa-apa contoh saja asalkan dia memberi maksud kepada kita ambil sebahagian daripada pelajar-pelajar tu. Contohlah kita buat 500 orang pelajar tahun 4 di KV Malaysia. Okey. Ataupun kamu buat 100 orang pelajar tahun 4 ke, 600 ke, 700 ke, tak kisah. Akan memberi maksud kepada sampel. Okey. Boleh? Tak kisah yang contoh sampel je. Tak kisah. Kat sini ni tak kisahlah kamu nak letak nilai-nilai berapa, 200 ke, 100 ke, 600 ke. Tapi dia membawa maksud kepada kita ambil sebahagian daripada populasi itu. Okay. Ataupun kamu nak buat contoh 100 daripada 1000 orang. Maksudnya kamu nak letak sampel dan populasi pun boleh juga. 100 daripada 1000 orang pelajar tahun 4 di KV Malaysia. Okay. Boleh So soalan B sama juga. Yang ni pun tak ada jalan kira. Semua jawapan ada dalam soalan. Okay, cumanya kita kena fahamlah dia nak parameter tu apa, statistik tu apa, sampel tu apa. So apa yang kita dah tahu kawasan besar ni adalah kita panggil populasi. Yang kita ambil sebahagian ni kita panggil sampel. Okay, yang ni kita memang dah tahu. So parameter tu apa? Parameter maklumat daripada populasi. Maklumat daripada populasi. Yang ni adalah parameter. Statistik apa? Statistik tu adalah maklumat daripada sampel. So yang ni kita panggil statistik. So maksudnya apa-apa data yang berkaitan dengan sampel tu kita panggil statistik. Apa-apa data yang berkaitan dengan populasi tu kita panggil parameter. Sampel tu adalah sampelan ni yang kita ambil ni. Sampel rawak ni. Sampel rawak tu apa? Apa yang kita ambil daripada sebahagian daripada populasi. So kita baca soalan. Seorang pengkaji ini menganggar sisihan piawai. Okey, so sekarang ni pengkaji ni nak apa? Dia nak apa? Dia nak kaji pasal apa? Pasal sisihan piawai. So maksudnya maklumat
yang dia nak tu adalah maklumat sisihan piawai jisim ikan dalam sebuah kolam. So ini maklumat yang dia nak ni. Okay, so garis ayat ni. So yang ni maklumat dia. So maklumat ni adalah apa? Sisihan piawai jisim ikan dalam sebuah kolam. So yang ni kolam. So kolam ni masih banyak ikan-ikan dia kan. So yang ni kita panggil populasi. So populasi dia ni dia nak pasal apa? Dia nak sisihan piawai. So yang tu adalah parameter. So untuk A itu adalah yang inilah sebab A dari populasi. Maklumat daripada populasi. Maklumat apa yang dia nak? Maklumat sisihan piawai. So jadinya kat sini sisihan piawai jisim ikan dalam sebuah kolam. Okay, so settle A. Yang B statistik. Statistik tu maklumat yang kita dapat daripada sampel. So kita tengok. Beliau berjaya menangkap 150 ikan. So yang ni kita tahu kalau dalam kolam ni dia boleh tangkap 150. So yang ni adalah sampel. Sampel tu yang C. So C ni adalah 150 ekor ikan. Kita baca lagi. Didapati sisihan piawai. So daripada 150 ikan ni dia dapat maklumat sisihan piawai jisim ikan adalah 1.5. So 1.5 ni maklumat daripada sampel. Maklumat daripada sampel tu adalah statistik. So statistik adalah 1.5 kg. Ada soalan? Tak ada. Dia banyak menulis je lah yang ni tu. Dia pernyataan saja. 1 dengan 2 je soalan ni. Yang lain kira. Okay. So kita pergi soalan nombor 3. So soalan nombor 3, yang ni macam kuis tadi. Macam ulang kaji kuis tadi tu. Yang ni dia nak satu pemboleh ubah rawak. So satu pemboleh ubah rawak maksudnya X. Okay, so yang ni kita tahu X. Mempunyai min. So yang ni min. Sisihan piawai macam tu. So cari, simple tu soalan ni. So PX. So yang ni dia tak bagi dalam bentuk ayat, dia suruh terus tulis. So bila dia terus tulis, senang je lah kita ambil je terus. So yang ni daripada apa? So yang ni terus tukar kepada Z lah. Okay, so tukar kepada Z. So X tolak min bahagi dengan sisihan piawai. Okay, so kalau kamu perasan soalan ni dia tak ada bagi N kan? Dia tak ada bagi N kecil ataupun N besar. Okay, so bila dua-dua ni tak ada, maksudnya dekat bawah bila dia ni N tolak N tolak. Okay. Okay yang ni. So soalan ni dia tak ada bagi N kecil ataupun N besar. So maksudnya dia hanya perlu bahagi dengan sisihan piawai dalam soalan tu je lah. Okay. Ada nampak skrin? Okay lah. Okay, so selesaikan. Sekejap. Okay. So X dia berapa? X dia dalam soalan dah ni 90. Min dia berapa? Min dia 100. Sisihan piawai berapa? 4. Okay, so P yang ni terus tukar kepada huruf Z. So yang ni kamu akan dapat berapa? Saya ada kira tadi ni. Okay. So yang ni 90 tolak 100 bagi 4 kamu akan dapat negatif 2.5. Okay.
So yang ni lukis graf. Bila dah bertukar kepada Z, lukis terus graf. Okay. So yang ni negatif. Negatif sebelah kiri, negatif 2.5. Okay, kurang lorek sebelah kiri. So yang ni pantul, dia akan jadi lebih besar, negatif jadi positif. So yang ni tengok dalam table, 2.5 tu adalah 0.00621. Okay. So ada soalan? So yang ni tak payah tolak 1 pula sebab lebih ni. Tolak apa? Tak lebih. Kat sini kan kosong. Oh, tu. Kan tak lebih kan, dia ada kat sini je. So yang ni pantul, maksudnya dia adalah sama dengan yang kat sini. Dia sama dengan 2.5. Negatif 2.5 adalah sama dengan 2.5. So pantul. Saya macam buat kelas dengan Wan je ni. Ada ke semua cikgu, ni? ada. Kalau lebih besar, kalau Ada. apa Wujud yang ada. tanda apa macam V terbalik tu pergi ke belah kanan lebih besar tu yang kena buat 1 kan. Yang ni, yang graf yang ni kosong kat tengah kan. Sama ada dia lorek setengah. Macam ni ataupun dia lorek ni kosong ataupun dia lorek kat sini. Setengah. Dia lebih daripada setengah yang sebelah kiri tu ataupun dia lebih setengah yang dari sebelah kanan. Yang ni melibatkan satu. Satu tolak, yang ni pun sama satu tolak. Okay. Okay, so kalau tak ada soalan, saya teruskan kepada soalan nombor 4. Yang ni sangat simple je, tak ada jalan kira sangat. Yang ni dia nak, okay, kalau kamu baca soalan ni dia ada bagi tahu tak kebarangkalian. Kalau soalan ni dia nak kebarangkalian yang P ni, kalau dia bagi dalam bentuk ayat dia akan carilah, cari kebarangkalian bahawa pemboleh ubah tu lebih daripada 90. Okey, yang tu dia nak kebarangkalian ataupun P. Okey, kalau soalan nombor 4 ni dia tak ada cakap pun cari kebarangkalian kan. Apa yang dia suruh cari? Dia suruh cari nilai Z saja. Nilai Z tu apa formula dia? Z sama dengan X tolak min bahagi sisihan piawai. So dalam soalan ni dia tak ada cakap lu cari kebarangkalian, tak ada pun perkataan kebarangkalian. So dia suruh cari Z dan Z formula dia yang ni. So kalau dalam formula ni dia kena tahu apa? Dia kena tahu X, X tu pemboleh ubah rawak. Yang ni adalah min. Okay, yang ni pemboleh ubah rawak. Yang ni min, yang ni sisihan piawai. So kita kena tahu 3 ni. So X ni dah ada. X ni adalah 116. Min pun dah ada 100. Sisihan piawai pun dah ada 4. So kita masukkan saja Z, X tolak min bagi sisihan piawai. So X 116, min 100, sisihan piawai 4. Okey. So yang ni kiralah tekan kalkulator kamu akan dapat 4. Dapat jawapan dia. Allah, senang je. Kan? Boleh? Boleh. So pergi soalan nombor 5. Okey je lagi. Okay, soalan nombor 5 kita tengok sebelum kita nak menentukan dia ni jenis nak guna formula mana, kita baca dulu soalan dia. So satu sampel rawak bersaiz sampel. Okay, so sampel ni maksudnya yang ni N. Okay, diambil daripada populasi yang bertaburan secara normal dengan mean. Okay, yang ni mean, yang ni variance. Okay, so kita ada 3 maklumat. Kita ada maklumat, saya tulis dekat sini. Maklumat, kita ada mean 150, kita ada variance 250, kita ada sampel ataupun N kecil 10. So kat sini tak ada pun N besar kan. So bila tak ada N besar, dia akan guna formula yang mana? Yang tadi itulah kan.
Okay, sekejap saya buat ni. Okay, so dia akan guna formula yang ni sebab dia tak ada N besar kan. So kena guna yang ni lah. Okay. So kita cari, so barulah kita jawab soalan. So jawab soalan min. Okay, so nyatakan min. Min ni ambil daripada soalan min tadi 150. Sudah menjawab dah. Lepas tu sisihan piawai. Sisihan piawai sebab dia ada sisihan piawai. Sisihan piawai. Disebabkan dia ada N, kita kena cari buang ralat dia. So sisihan piawai itu adalah variance bagi dengan N. Yang formula tadi itulah. Sebab yang ni tak ada N besar kan. So kena guna formula yang ni. So yang ni yang dia bagi ni adalah variance. Variance memang dah ada kuasa 2. So jangan pandai-pandai letak kuasa 2. So letak 250 sahaja bahagi dengan 10. Okay. So 250 bahagi 10. 250 bahagi 10 dapat 25. 25 punca kuasa 5 lah kan. Okay, so dapatlah 5. So menjawablah soalan yang ni, A ni. Min dah dapat, sisihan piawai pun dah dapat. Okay, untuk B, hitung kebarangkalian. Kebarangkalian P bahawa min sampel X bar kurang dari berapa? 156. Okay. So bila X ni maksudnya kena tukar kepada Z. Okay, tukar kepada Z. Apa formula dia? Min sampel tolak dengan min bahagi dengan sisihan piawai yang kita cari ni. So kita masuklah X tadi berapa? 156. Tolak dengan min. Min berapa? 150. Bahagi dengan yang ni sisihan piawai yang kita cari ni. Berapa ni? 5. Okay. So P yang ni tukar terus kepada huruf Z. Yang ni tekan saja kalkulator, kamu akan dapat 1.2. Okay. So yang ni bila dah dapat macam tu bolehlah lukis graf sebab yang ni dah Z. Okay, so lukis graf. Yang ni positif belah kanan. So 1.2. Lebih kecil lorek sebelah kiri daripada palang dia tu. Okay, so bila dapat macam ni, yang macam tadi tu lah, bila dapat je macam ni, maksudnya kita kena melibatkan 1. So 1 P Z lebih besar 1.2. Kenapa dia jadi lebih besar? Sebab kita nak tolak yang ni lah. Kita nak buang yang ni. Yang ni duduk sebelah kanan. Bila dia sebelah kanan, dia akan jadi lebih besar lah. Boleh? So yang ni 1 tolak. Tengok dalam table 1.2. Bila 1.2 maksudnya akan ada satu angka je lah sini. Tak ada ralat dia. So tak payah letak dalam kurungan pun tak apa. So kat sini kamu akan dapat 0.1151. And the last answer is 0.8849. Okay. Boleh? Ada soalan? Tak ada. Okay. Laju je tak ada. Okay, soalan nombor 6. Ya. Okay, soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6 pun sama. Kita baca soalan dulu apa maklumat yang dibagi untuk kita tahu formula mana kita nak guna. So dekat sini kita baca satu populasi X mempunyai min. So min, ada min. So, kita tulis kat sini. Ada min 50. Sisihan piawai tak ada kuasa 2, 10. Itu satu sampel rawak bersaiz 64. Sampel rawak tu maksudnya N kecil 64. So tentukan ralat piawai. Ni soalan 1. So dia nak, ada 2 soalan ni, ralat piawai dan seterusnya cari kebarangkalian P bahawa min tidak melebihi. Tidak melebihi tu maksudnya kurang. Okay. So apa maklumat lagi kita ada? 64 ni adalah N lah. Okay. So 51 tu adalah min sampel. So kat sini pun sama, tak ada dia bagi N besar. So bila tak ada, dia sama jalan kiranya dengan nombor 5. Cuma beza dia adalah dekat sini.
Bezanya soalan ni dia bagi variance. So bila dia dah bagi variance dekat sini, kamu hanya masukkan dalam soalan tu terus. Kalau soalan bagi 250, so kat sini pun 250 yang ni. So kat sini dia trik sikit, dia bagi sisihan piawai. So beza dia hanya dekat sini sahaja. So sisihan piawai. So bila sisihan piawai nak tertukar ralat piawai dia. So ralat piawai. So ralat piawai formula dia tadi variance bahagi dengan N. So variance, dia nak variance sedangkan kat sini dia bagi sisihan piawai. So kat sini dah baru kita kena letakkan kuasa 2. Okey, kuasa 2. Sebab kat sini adalah sisihan piawai. Boleh tangkap So N adalah 64. So yang ni kira kamu akan dapat jawapan dia lah. Kat sini kamu akan dapat 1.25. Okay, so seterusnya cari kebarangkalian. Kebarangkalian P bahawa mean sampel tidak melebihi kurang dari 51. So yang ni saya tinggalkan boleh sebab dia adalah sama dengan dekat sini. Yang ni. Sama dengan step B ni. Boleh? Selesaikan, saya bagi jawapan. Last kali jawapan dia 0.7881. Kenapa dia Boleh? 51 tu? Yang ni dalam soalan. Oh, okey. So yang ni mesti dalam soalan ni. So yang ni kamu selesaikan ikut yang ni. Kau nak saya tunjuk? Mana-mana lah cikgu. Ceterma je. Dengan ngantuk cikgu. Amboi. Saya makan pun tak lagi ni tau. So yang ni X ni tukar kepada Z lah. So P X tukar kepada Z untuk ikut formula yang ni lah. X tu 51, min tadi tu 50. Yang ni adalah ralat piawai. Ralat piawai yang kita cari ni lah 1.25. So yang ni P, yang ni tukar terus kepada huruf Z. Yang ni kira dalam kalkulator kamu akan dapat 0.8. So yang ni sama juga dia akan dapat graf macam tadi. Supaya 8 positif kan? So belah kanan. So lebih kecil macam ni. So dia akan melibatkan 1. So 1 tolak PZ lebih besar daripada 0.8. So jawapan last kali. Yang ni tolong tengok table So yang ni kamu akan dapat 0.7881. Okay. Soalan last. Okay, soalan last. Okay, soalan last ni adalah perkadaran. Kalau yang tadi dia ada sebut perkataan perkadaran. Kalau soalan 7 ni dia tak ada, soalan ni dia tak ada sebut perkadaran. Tapi macam mana nak tahu soalan ni? Apa dia? Macam mana nak bezakan dia? Ini beza dia. Kalau dia tak ada sebut perkadaran, maksudnya kita kena kenal pasti dengan yang ni. Kalau soalan tu dalam peratus-peratus tu maksudnya dia adalah perkadaran. Sebabnya peratus itu adalah mewakili kebarangkalian. Kebarangkalian ni kita ada 100% je. Contohlah peratus kan kita ada paling tinggi pun 100% kan. Markah paling tinggi 100%. Okay. Contohnya kebarangkalian nak hujan hari ni 70%. Itu kebarangkalian dia. Maksudnya peratus-peratus tu adalah kebarangkalian. Kebarangkalian tu adalah P. Dan P tu adalah perkadaran lah. So nak cam soalan tu adalah bila soalan tu ada peratus. So peratus tu adalah perkadaran sampel. So kita baca. So kalau perkadaran sampel dia mesti kena ada P dan N. Okay, so P kita dah tahulah yang ni. So P maklumat dia okay, P ni sama dengan mean. Tadi P dia adalah mean. So yang ni 5%. 5% kita kena tukar kepada perpuluhan. 5 darab 100, 5 bahagi 100 dah. Jadi 0.05. So yang lagi kita kena tahu N. N dah terang-terang dekat sini. So N kita ada 100. So dah ada dua maklumat ni lah. N 100, P dia 0.05. So tentukan taburan. Tentukan taburan tu maksudnya kita kena buat dalam tata tanda.
So tata tanda. Tata tanda dia apa tadi? P perkadaran sampel, ada topistoid, ada N, kat sini dia ada P, dekat sini dia ada P, 1 tolak P. Yang ni dalam formula je, tak payah ingat. Yang ni N. Okay, so kita masuk sajalah P, N. So P ni yang kita kira tadi ni lah 0.05. Yang ni pun P juga. 0.05. 1 tolak 0.05. N ni berapa? 100. Okey. So jangan tinggal macam tu je lah sebab yang ni kita boleh selesai kan. So selesaikan yang ni berapa. So P perkadaran sampel, taburan dia normal 0.05. Yang ni tekan kalkulator kamu akan dapat berapa ni? 0.05. 1 tolak 0.05 bahagi 100. Kamu akan dapat 0.0000475. Okay, kalau kamu kira dalam kalkulator, dia akan keluar macam ni tau jawapan dia. 4.75. Pernah tengok tak dalam kalkulator dia keluar macam ni? Okay. Kalau dia keluar macam ni bukan salah tau. Yang ni maksudnya kalau kalkulator, kalau nombor tu terlalu kecil, maksudnya dekat depan dia tu terbanyak kosong, dia akan bagi dalam bentuk indeks macam ni. So yang ni kita tukar balik. Negatif 4 ni maksudnya dia ada kosong dekat depan tu 4. So kita letaklah 0.00475. Okay, itu jawapan dia. Dengan kata salah pula kamu kira ni. Ini dengan ni adalah membawa maksud yang sama. So kita tukar balik dalam bentuk nombor yang biasa, dia akan dapat macam ni lah. Okay. So dapatlah soalan A. Yang depan tu 0.05 Soalan B. tu. Okay, soalan kat sini. 0.05. Yang datangnya daripada 5% lah. 5% kan P. Kat sini P. Ya. Okay, so kita buat B. Okay, B saya buat dekat sini. Okay, so B dia nak kebarangkalian. So kebarangkalian P bahawa lebih 4 bunga. Okay, kalau dalam perkararan kat sini mesti dalam peratus. Dia tak boleh nombor-nombor bulat macam tu. Dia mesti dalam peratus. Sebabnya dia punya kebarangkalian dia adalah paling besar adalah 1. Dia tak boleh 1. So maksudnya 4 ni maksudnya dia kena bahagilah. Yang ni maksud dia kebarangkalian kan kosong daripada 1 je, kosong hingga 1. So soalan dia mesti kena antara yang ni saja. So kalau 4 ni dah lebih daripada 1 kan. So maksudnya dekat sini kebarangkalian bahawa lebih 4. 4 ni maksud dia 4 daripada 100. So kat sini adalah maksud dia ni 4% ataupun 4 bahagi 100. Kalau lah kat sini dia kata 150, so maksudnya kat sini kita kena bahagilah 4 dah bahagi 150, nak tahu berapa dia. 4 daripada sampel dia tu berapa. Kalau sampel dia bagi 200, maksudnya 4 bahagi 200 lah. Kalau sampel dia 500, 4 bahagi 500 lah. Okay, boleh. So P kebarangkalian, perkadaran sampel bahawa lebih ni lebih besar lah. 4 tu maksudnya 4 daripada 100. Sebabnya sampel dia 100. Okay. So kita tukar kepada perpuluhan, dia akan dapat 0.04. Okay. So sama macam tadi, sebelum kita tukar kepada Z, kita kena buang dia punya ralat dia. So nak buang ralat dia bergantung kepada tanda dia. Yang ni lebih besar. So bila lebih besar, kena buang ralat dia tambah ke tolak. Okay, so kita tengok kat sini lebih besar. Okay. Lebih besar dia kena tambah. So kita kena tambah 1/2 N. So ralat tambah 1/2 N. Okay. So P perkadaran sampel. Okay. So 0.04 tambah dengan 1/2 darab N. N dia tadi 100. So P
So yang ni guna saja kalkulator. Cara kira tadi sama. 2 darab 100 dulu. 2 darab 100 dapat 200. Lepas tu 1 bahagi 200. Lepas tu 0.04 tambah dengan angsa tu. So kamu akan dapat dekat sini 0.045. Okey. So bila dah dapat dekat sini barulah kita dibenarkan untuk tukar kepada Z. Tukar kepada Z. So nak tukar kepada Z, formula dia adalah P sama je lah, semua dekat sini je tukar. Kalau X, X. Kalau P, P. Okay. So P dia 0.045. Min tu adalah P lah. 0.05. Yang ni adalah lalat piawai, sisian piawai yang kita kira tadi. Okey, kita ada kira ke? Okey. Yang ni sisian piawai, kalau tengok formula dia duduk kat sini kan? Okey, yang duduk dekat sini. Tapi yang duduk dekat sini ni dia belum punca kuasa. Kalau kamu tengok formula yang ni. Okey, yang ni. Yang dia duduk kat sini ni dia tak ada punca kuasa. So kita boleh ambil yang kat sini cuma kita tambah punca kuasa. Sebab dua benda ni adalah sama. Cuma dia tak ada punca kuasa je. So kita boleh guna. So kita ambil jawapan ni cuma kita letakkan punca kuasa je. 0.000475. Tapi kamu nak kira siap-siap baru letak kat sini pun boleh. Okay. So P yang ni tukar terus kepada Z. So yang ni kalau ada macam ni kita selesaikan yang bawah dululah. Punca kuasa 0.00475. Okey, so dapat. Lepas tu tekan kurungan 0.045 tolak 0.05 tutup kurungan bahagi answer. So kamu akan dapat negatif 0.229. Okay, so yang ni bila dah bertukar kepada Z barulah lukis graf. So yang ni negatif, palang duduk sebelah kiri 0.229 negatif. Yang ni lebih besar. Lebih besar lorek sebelah kanan. So yang ni dia akan melibatkan 1. So 1 tolak PZ lebih besar 0.229. So yang ni 1, yang ni tengok dalam table. Yang ni saya tak nak tengok dah, kamu tengok sendiri. Tengok dalam table. Tengok dalam table, so yang ni tak ada negatif. Tengok dalam table 0.229 tu berapa. So bagi dapat jawapan, last sekali jawapan dia. Sekejap. Saya bagi jawapan akhir. Saya tak kira lah pula. Tak apalah kamu kira. Yang ni jawapan akhir dapat berapa. Yang ni tengok direct je daripada table. 0.229 tolak dengan ralat dia 9. Lepas tu 1 tolak jawapan tu berapa. Okay, so habis. Ada soalan? Ke tidur dah? Ada. Okey, faham. Ada soalan tak? Tidak ada. Saya dapat 0.5. Berapa? 906. Cikgu. Siapa tu? Berapa tadi? 0 point? Saya dapat 0.5906. Berapa 0 point? Lima 906. Sekejap saya cek. Betul ke tak? 0.5906. 0.22. 0.22 adalah 4129. 4129 pula dengan 9. Dulu. Betul? Betul.
Yang ni tengok dalam table berapa. Saya dah tengok ni, alang-alang saya dah tengok, saya bagi je lah. 1. So yang ni 0.4129 tolak 0.0035. Alright. So, habis lah. Okay. So, kalau tak ada soalan, saya nak tamatkan lah. So esok kuis kita, kalau ikut jadual kelas kita esok pukul 2. So mungkin saya akan buat pukul 2 esok, kuis 2 pukul 2. So macam kuis 1 hari tu, saya akan buat samalah. Jawab atas kertas, tak payah salin soalan. Lepas sejam tu, hantar terus. Dan ni nanti saya akan screenshot. So terima kasih yang mana join walaupun saya tengok semakin berkurang ni. Yang ni nanti saya akan hantar kat grup. Terima kasih. Terima kasih kau. Sama. Okey, terima kasih kau. Sama. Sama. Terima kasih bro. Sama. Salam. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih.